Okay. Assalamualaikum ya. Alright, hari ni kita sambung sikit nomenclature untuk number 3 ya. Number 3 okay, minta kamu draw the structure tu. Lepas tu number 4 dia dah masuk pada reaction alkene lah ya. Right. So, mari kita lihat. Draw the structure formula for the following compound ya. Dia minta kamu lukiskan cis 5-methyl 3-heptane. Okay, cis 5-methyl 3-heptane lah ya. Okay, untuk cis 5-methyl 3-heptane ni kamu abaikan dahulu struktur cis dia. Lepas tu baru kita back to struktur cis tu ya. So macam mana kita nak buat? Kita lukis dahulu struktur 5-methyl 3-heptane ya. 3-heptane tu kalau kita tengok dia ada sebanyak 6 karbon lah ya. Dia ada sebanyak 6 karbon ya. Okey. Ada sebanyak 6 karbon ya. So kita ada 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 ada alkene kat situ. Lepas tu 1 2 3 4. Madam. Ya. Kenapa 6 karbon? Sorry 6. Sorry. Okay, madam. 7. Sorry. Salah baca tu. Hat kan. Okay, heptene dia mean ada 7 lah. 1 2 3 4 5 6 7 kan. 7 karbon lah ya. Alright, kemudian 1 2 3 4 5 ada methyl group kat situ. Okay. So, yang ni kita tak payah letak dulu cis tau. Bila kita nak buat, nak berikan struktur cis tu. Kita just letakkan dahulu struktur yang biasa lah. So, ini adalah 5-methyl 3-heptane ya. Okay, so sekarang dekat sini ada H, dekat sini ada H lah. Yang ni penuhkanlah dia punya H dia nanti ya. Tu nanti kemudian kita akan letakkan lah ya. Alright. So kalau kita tengok okay, so kita ada kita nak lukiskan struktur cis. Cis tu mesti kumpulan atom yang sama tu duduk pada belah yang sama. So kalau nak letakkan struktur cis, apa kita buat ialah kita ambil yang bahagian double bond, letak macam ni. Ni menunjukkan dia dalam 3D yang sama lah. Sebab yang ni boleh menunjukkan 3D punya struktur lah. Sebab kita tak belajar kan. Jadi saya just minta kamu buat macam ni saja ya. Ini menunjukkan bahawa dia berada dalam ruang 3 dimensi lah. Sebab cis isomer dengan trans isomer ni dia adalah geometrical isomer. Maksudnya isomer dalam ruang. Tu nak cerita panjang ni kalau saya nak cerita. So saya tak payah cerita lah ya. Sebab bila nak bentuk struktur cis mesti diletakkan dalam keadaan beginilah ya. Ini budak-budak PhD dia memang belajar lah kan. Alright. So sekarang kita nak struktur cis ya. Maksudnya H ini dan H ini mesti berada pada ruang yang sama lah ya. H ini, inilah. H ini, inilah. Okey, duduknya pada ruang yang sama. Okey, kemudian dekat carbon ni, which is this one, ada CH2, CH3. So ada CH2, CH3. Dah dapat dah macam tu. Kemudian dekat carbon ni ada H. Okey, ada juga struktur benda-benda ni semua. So kita tulislah. Ada C. Okey. CH3 ada H. CH2, CH3. Ni adalah struktur untuk cis. Tadi kita hanya buat 5-methyl 3-heptane. Now bila kita nak lukis dalam bentuk cis, apa kita buat ialah kita kena wajib letakkan dia dalam keadaan macam ni lah
ambil double bond dia, ambil bahagian double bond. Okay, letakkan kat atas, bonding kat atas, kat bawah lah. Ya. So ini kita akan dapat untuk soalan 1 lah. Ya. Soalan 1 tu nama dia adalah cis 5-methyl 3-heptene. Ya. Alright. Boleh lah ni. Okay, next. Kita ada soalan seterusnya tu. Madam. Ya. Sorry madam. Ya. Nak tanya, methyl tu kenapa bawah tu madam? Mana? Sini? Ya. Ini dia dah. Kita ada kat sini ni. Ni kan? Ni. Saya H ni letak kat sini. Oh, okay madam. Okay, nampak. H ni kat sini kan? Okay. Lepas ni, carbon ni. Okay, carbon ni dengan carbon ni, carbon yang sama lah. Lepas tu carbon ni kat sini lah. Kan? Okay. Carbon ni ada methyl. Boleh? Okay, boleh madam. Thank you. Ya, alhamdulillah. Alright. So, seterusnya kita ada 4-bromo cyclohexene. Okay. So, sekarang kita nak lukiskan struktur 4-bromo cyclohexene. Okay. So, kita tengok kat situ. Okay, 4-bromo cyclohexene. So, parent dia adalah cyclohexene. This is the parent lah. Okay. So letak sini. Letak kat mana-mana pun tak apalah. Nak letak ke sini pun boleh. Tak ada masalah ya. Suka-suka hati. Okay. So ini carbon 1. Ni mesti carbon 2 macam saya cerita semalam kan. Untuk cyclo, carbon 1 dia carbon 1 dia mesti di belangkah double bond akan jadi carbon 2 lah. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4. Carbon 4 ada bromo. Okay, ini adalah struktur 4-bromo. Okay, 4-bromo cyclohexene. Ya, dapat penanya tak? Okay, kalau tak ada, kita tengok trans 2-hexene. Okay, apa buat mula-mula sekali ialah lukiskan dahulu struktur 2-hexene lah. Ya, lukiskan dahulu struktur 2-hexene. So, hexene kalau kita tengok, dia punya struktur macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. So carbon 1, carbon 2. Ada alkene. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So sebab dia nak trans, sini ada H, sini ada H lah. So sekarang bila nak lukiskan struktur trans, ambil carbon double bond ni. Lepas tu, satu H letak sini. Okay. Satu H lagi letak kat bawah. Macam ni. Okay. Lepas tu, carbon yang ini tadi, okay, akan bonded kat sini lah. 4CH3 kat sini. Okay. Carbon yang ini, which is this one, okay, ada H dah. H dengan H ini duduknya pada arah yang bertentangan lah. Ya, tak duduk pada arah yang sama. So sebab tu dia menghasilkan struktur trans lah. Okay, lepas tu dekat sini, dekat carbon double bond ni ada 3 lagi carbon lah kan. Ada 3 lagi carbon. So 1, 2, 3. So dia akan jadi CH2, CH2, CH3. Dapatlah struktur ni. Ini adalah struktur trans 2-hexene. Okay ya. Alright. Next. Kita ada. Okay, ada apa nak tanya? Madam, Ya. kedudukan H dia memang kena satu. Memang kedudukan dia memang kat situ Yang satu H kat bawah, satu H kat atas tu. Sebab dia trans. Oh, okay. Kalau dia cis, dia sama macam ni. Tapi nak pilih di atas bawah tu, suka hati kamu. Ni kan. Ni cis. Kenapa dia cis? Sebab H duduk pada belah yang sama. Tapi kalau nak pilih sama ada H ni, kalau H ni duduk atas, ini pun kena duduk atas untuk cis lah, untuk cis. Kalau kamu nak pilih dia duduk bawah, kena dua-dua bawah. Boleh ha? Okay madam, boleh. Madam. Ya. Macam trans tadi,
Hmm. Dia punya macam kedudukan CH2, CH2, CH3 untuk tu kan. Aha. Dia tak boleh ke belah kiri lah kan sebab kita ikut dia punya atas kan. Yang tu kita tak boleh suka hati lah kan. Macam mana? Dia duduk atas. Dia. Macam yang tu kan. Yang tu satu line tu. Satu Aha. line CH2, CH2, CH3 tu. CH2, CH2, CH3. Yang ni kah? Aha. Ya. Macam tadi kan yang untuk cis kan Madam kata Okay. asalkan dia sama. So kalau yang ni dia tak boleh lah kan duduk kat sama ada belah C belah kiri tak boleh lah kan sebab kita memang ikut yang struktur atas tu lah. Tak, sekarang kita tengok trans tu sebab dia H ni. Kalau saya nak lukis macam gini, katalah saya nak lukis macam gini kan. Saya letak CH3 kat sini. H kat sini. H kat sini. H dia mesti kat sini sebab dia trans. Ni. Saya nak lukis macam ni. CH2, CH2, CH3. Boleh? Ini pun struktur cis juga, benda yang sama. Yang tu ke? Tanya yang tu Ya, betul Madam, betul. So kamu pilih tu nak letak dia atas kat sini itu suka hati. Asalkan kumpulan atom yang sama tu duduk tempat yang berbeza je. Madam, maknanya kalau yang macam struktur yang kedua Madam lukis baru ni, yang baru ni, maknanya kita baca yang daripada atas tu kita baca daripada belah kanan lah kan? Yang atas tu. Ni carbon 1. Ni carbon 1, carbon 2. Ya. Carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6 lah. Boleh yang tu ke? Yang tu ke tanya? Ya betul Madam, betul. Macam tu lah cerita dia. Betul? Tapi kalau nak lukis struktur trans dengan cis tu, asalkan kumpulan atom yang sama duduk pada belah yang berlainan, betul. Tapi kalau kedudukan kamu sendiri pilih. Kamu nak lukis macam ni pun trans, yang ni pun dia adalah trans juga. Sama. Macam tu. Okay, boleh Alright. So, itu trans. Kemudian, kita tengok soalan seterusnya tu. Okay. Soalan seterusnya kita ada 3,3-dimethyl cyclohexene. Cyclohexene 3,3-dimethyl. Okay. Kita ada parent dia cyclohexene. Okay. Ni cyclohexene lah. Yang ni kamu nak letak kat mana pun boleh. Letak sini pun boleh. Letak sini pun boleh. Saya kebetulan suka letak kat sini. Kan? Tak suka tanpa sengaja. Okay. So sekarang ni carbon 1. Ataupun nak dari sini carbon 1 pun boleh. Katalah saya mula daripada sini carbon 1. Carbon 1. Okay. Carbon 2. Carbon 3. Dekat sini ada CH3. Satu lagi ada CH3. Inilah struktur dia. Dekat sini tak ada H lah kat carbon sini. Carbon sini tak ada H lah sebab dia bonded kepada carbon lah. Ya. Carbon sini tak ada H dah. Inilah struktur dia. Ini saya campur-campur tulisan dia. Dalam bentuk skeletal dan juga dalam bentuk condense. Ya. Tapi kalau dia minta tulis dalam bentuk skeletal je tau. Jangan campur-campur ya. Tapi jawapan saya ni dah campur lah ya. Alright, next. Kita ada 2,3-dimethyl Madam. Ya. Okay. Sorry Madam. Kalau macam tadi tu kan, contoh kalau kita guna yang atas maknanya dia akan duduk kat bawah lah kan, yang 3-3 tu. Mana? Okay, duduk. Kata guna atas. Okay, kata saya ni. Kalau guna atas. Kalau start sini Start dari sini juga. Kalau guna atas ni. Ni 1, 2, sini kena 2 lah. Dan ni kena 1, ni kena 2. Yang ni 3 lah. So ada CH3, CH3. Macam tu. Boleh Madam, boleh. Good. Tak tahu tulisannya tau. Jangan diam ya. Kadang saya tak tahu apa yang kamu tak faham ya. Okay, good lah. Kalau tanya soalan bagus. Saya suka sebab kadang-kadang daripada tanya soalan itulah yang saya boleh cerita detail. Ya. Kadang senyap je saya tak tahu nak cerita apa kan. Okay. Tu kita ada D, 3,3-dimethyl cyclohexene. Okay, next.
kita ada tu 3-dimethyl tubutin lah. Okay. Okay, structure tubutin kita ada macam ni lah. 4 carbon kan. 1, 2. Ada dekat carbon tu ada butin lah, ada alkin. Ya. Okay. Kemudian pada carbon tu 1, 2. Ada methyl CH3. Okay. Carbon 3 pun ada methyl group lah. Okay. So kita ada lagi tak substituent? Tak ada dah, habis dah. So dia structure dia CH3, carbon double bond, CH3, CH3. Yang ni dah tak ada H lah carbon ni. Sebab dia cukup bonding dah 1, 2, 3, 4 kan. Okay. Kemudian carbon kat hujung ni adalah CH3. Okay. Habis ya. Yang ni tak ada structure cis dengan trans lah. Sebab carbon double bond ni pegang 2 kumpulan yang sama kan. Dia pegang CH3, dia pegang CH3 juga kan. Ini pun tak ada tak boleh bentuk cis trans lah walaupun dia ada double bond. Okay, next. Kalau kita tengok soalan seterusnya tu, kita ada trans 1 bromo 2 butin. Ya, 1 bromo 2 butin lah. Ya. Okay, so sekarang kita lukis dulu 2 butin. Ya. Saya boleh je terus nak lukiskan jawapan, tapi nak bagi kamu faham, baru mula saya lukiskan dalam bentuk biasa dulu. Lepas tu baru saya lukiskan cis trans ya. Okay, so kita ada 2 butin, 1, 2, ada 4 carbon. Kan? Okay. Now kalau kita tengok pada carbon 1 ada bromin. Ada bromo lah. Ada bromin. Kan? Okay. Lepas tu tak ada dah. Substituent yang lain tu. Tak ada ni je. Ni ada H. Ini ada H. Ada CH3. Pada carbon 1 ada bromo. Okay. Pada carbon 1 ada 2 H. Carbon yang double bond ni ada 1 H. 1 H. CH3 lah. Ya. Okay, so macam mana nak bentuk trans? Ambil H, letak pada belah yang sama. Saya nak tanya kamu, H nak letak atas ke nak letak bawah? H yang ni nak letak atas ke nak letak bawah? Tanya je. Atas. Okey, atas. Kita letak atas ya. Okey, jadi ambil carbon double bond. Okey, kita letak H dekat atas. Bila structure cis trans, dia mesti bonding dia sengit macam ni. Dia mesti sengit. Nak cerita boleh, tapi dia akan ambil masa yang lama sebab kenapa saya lukiskan macam ni. Jadi ikut je ya. Ada sebab dia. Tapi kalau cerita nanti sebab kita tak ada, sepatutnya kena cerita dalam introduction tapi it's not in our syllabus. Tapi nama ada, so kita belajar dah ya. Okay, so C ni kita letak atas. H ini pada carbon metal yang ni, carbon double bond yang kita letak kat atas. Okay, so maksudnya dekat carbon ni ada carbon yang ni kan. Dekat carbon ni ada apa? CH2Br. Dekat carbon ni carbon ni lah. Carbon ni ada CH2Br. Okay, so sekarang sebab dia structure cis, H dengan H ini dekat carbon yang double bond yang pertama dengan H pada carbon double bond yang kedua, dia mesti duduk pada belah yang bertentangan macam tu. Tahu? Kalau kamu pilih dia duduk atas di sini, H pada carbon yang double bond sebelahnya mesti duduk bawah. Okey. Lepas tu dekat sini dia ada CH3 lah. So ini adalah structure untuk trans 1 bromo 2 butin. Madam. Ya. Minta maaf madam, saya nak tanya. Bagus tanya tu. Sebab nanti saya boleh explain. Saya seronok bercakap sebenarnya. Kalau struktur jenis lain boleh tak madam? Sebab struktur jenis lain? Yang macam kalau H yang tu, kalau kita kira daripada belakang. Oh sini? Kita kira dari sini? Ya madam. Oh nak ambil dari sini? Saya memang mula daripada situ madam. Boleh. Okey, katalah kita nak ambil daripada situ kan? Okey. So kita ambil double bond tu. Okay, ambil double bond tu,
Kita ambil H yang ni dululah. C yang ni dululah. Kan? Okay. So, kita akan letak H di atas ke bawah? Atas, medium atas. Atas. Saya letak sini. Okay, kan? Saya letak pada carbon C ni ada H kan? Okay, saya letak atas. Okay, saya letak atas sekarang. Jadi, dekat carbon ni ada apa? CH3 kan? So, dia kena duduk bawah lah. Okay ya. So, ada double bond ni. Okay, ada double bond ni. Kemudian, carbon yang ini. Okay, dia ada H. Tapi sebab dia cis, dia kena duduk bawah. Dia trans, dia kena duduk bawah. Sebab sini dah letak atas. Tahu? Ni. Ini carbon yang ni, carbon yang ni kan. Yang ni. Okay. Dia ada H. Okay, H dia ni. Okay. Kita letak dia bawah lah pula sebab carbon yang H yang ni dah duduk atas. Lepas tu, carbon yang ini pula, yang ni kan, yang ni. Okay, dia ada CH2Br. So, kita letaklah kat sini. CH2Br. Ni struktur trans lah. Boleh tak? Boleh, madam, boleh. Alright. So, habislah soalan untuk number 3. Trans 1-bromo to butene. Ya? Okay. So, kita dah habis soalan number 3. So, kita teruskan dengan soalan number 4. Ya? Soalan number 4 ni, okay, dia adalah berkenaan dengan soalan number 4. Ini adalah soalan reaction. Jadi, sebelum kita buat soalan number 4, saya nak cerita dahulu. Preparation. Apa yang kita patut belajar dululah. Ya. Okay, kalau kita tengok ya, dalam alkene, okay, kamu sebenarnya akan belajar, okay, selain nomenclature, kamu kena belajar preparation of alkene. Kamu kena belajar preparation of alkene lah, ya. Okay, dalam ada satu cara preparation of alkene. Macam mana nak dapatkan alkene? Kenapa dalam alkene kita tak belajar preparation of alkene? Dalam alkene, preparation dia kita dapat daripada petroleum lah, ya. Okay, melalui cracking proses tu, proses peretakan lah kan. Dalam alkene, ya, dalam alkene, apa yang kita akan belajar ialah preparation dia di dalam lab lah, ya, dalam makmal, ya. Okay. So, preparation of alkene, okay, ada satu yang kamu kena belajar iaitu daripada dehydration of alcohol. Tengok dalam nota kamu tu, kita boleh prepare alkene daripada dehydration D. D ni buang, hydrate, buang air daripada alkohol. Dehydration of alcohol. Nak prepare alkohol, ya, nak prepare alkene adalah daripada pembuangan satu molekul air daripada alkohol, ya. Okey. So macam mana kita buang tu? Okey, mari kita lihat contoh yang inilah, ya. Okey, kita ada ini. Setelah saya ada alkohol ini. So kita ada C, kan. Okey. Kita ada OH. Ini alkohol lah.
Ni kita ada alkohol. So alkohol ini, okay, apabila kita tindak balaskan dia dengan concentrated H2SO4, tahu? And kita panaskan dia. Ni kita campurkan alkohol dengan concentrated, saya buat ke bawah lah ya. Campurkan dengan concentrated, okay, pekat ni. Kita ada 12 molar. 12 molar asid lah, pekat. Tahu? Kalau kena kulit, kita pun memang melecur macam ni, yang asid ni. And then kita heatkan dia, panaskan dia. Kalau ingat, boleh ingat, kamu ingatlah suhu dia 180. Kalau tak boleh ingat, tu dia macam simbol panas macam ni ya. Ni kalau kita tengok, ini adalah simbol yang macam ni sudah terkenal di seantero dunia lah ya. Ini adalah simbol heating di dalam organic compound lah ya. Kalau macam ni tulis simbol panas boleh tak? Boleh ya. Kalau tak ingat temperature di berapa, nak bubuh panas. Then you have to put simbol triangle macam ni ya. Okey, kita ambil alkohol, kita campurkan dengan concentrated H2SO4 ya. Kita akan singkirkan molekul air. Okey, tempat molekul air yang disingkirkan itu akan menghasilkan alkin. Okey, contohnya yang inilah kan. Kita boleh singkirkan air daripada OH ini dan H ini. Jadi nanti mereka akan combine, H dan OH combine untuk menghasilkan air keluar daripada struktur alkohol ini. Tempat di mana H dan OH keluar itu nanti akan membentuk double bond. So kat sini, kalau kita singkir dekat sini, dekat H dengan OH kat sini, double bond akan terbentuk di sinilah. Tahu? Boleh so cuba kita tengok. Kita akan dapat alkin yang ni. See? Ada H, ada H. Kita dapat alkin yang ni. Tempat di mana kita singkirkan H dan OH. Dapat alkin lah. Plus water molecule lah. Plus H2O. H2O dia menjadi side product. Tapi apa yang kita nak ialah alkin. Okey. Tapi masalah sekarang kan, kita ada dua pilihan untuk kita buang. H ini dan OH ini. Boleh buang. H ini pun boleh duduk sebelah juga. Dia mesti buang H yang sebelah. Carbon sebelah. Okay. Buang H dan OH pada karbon yang bersebelahan. OH ni bonded kepada karbon ni. Karbon ni sebelah dia ada H. Buang yang inilah. Kalau anda kata kita nak buang OH ni, kan, buang OH ni, karbon sebelah ni pun ada OH, ada H juga. Boleh tak buang? Boleh. Maksudnya nanti kita akan dapat dua produk. Kalau buang kat sini, ada sebahagian buang kat sini, kan? Ada sebahagian buang dekat sini. Maksudnya dalam tindak balas ini kita akan dapat dua produk. Kita akan dapat satu yang ini. Satu lagi kita akan dapat yang ni. Kalau buang dekat yang dekat tengah tu, double bond terbentuk dekat sini. Okey. Double bond terbentuk dekat sini. Okey. Yang ini H dia masih maintain lah. Ada 3 kan? Ni kan 3 kan? Jadi H dia masih maintain lah ni. 3. Double bond terbentuk kat sini sebab dia buang kat tengah. Okey. So dapat H kat sini. Ni dapat CH3. Dapat 2 alkin lah ni. Ini dan ini. Dapat 2 alkin. Faham tak? Okey, kita akan dapat 2 alkin. Okey, bila dah dapat 2 alkin, kan, mestilah ada yang lebih baik, kan? Macam kita ada apa
Macam ada anak murid kan. Ada anak murid yang macam ni. Ada anak murid macam ni. Sama juga dengan kamu kan. Ada macam saya lah juga kan. Pengarah nak pindah, sedih rasa kan. Rabu esok last kan. Ada banyak pengarah kan. Mestilah ada pengarah-pengarah yang ada yang sangat dekat di hati kami kan. Ada pengarah, cepatlah pergi, cepatlah kau pencen, tak nak dah bawa kau. Ada yang macam tu kan. Ada yang, ya Allah sedihnya pengarah nak pindah. Samalah juga. Maksudnya dalam dua produk ni, ada yang akan menjadi major, ada yang akan menjadi minor. Ada yang akan menjadi major dan ada yang menjadi minor lah. Ya. Okay. Macam mana nak tahu dia major and minor? Okay. So, maksudnya bila kita buat tindak balas ini, ya, kita dapati ada dua produk. Okay. Satu produk tu dihasilkan sikit, satu produk lagi dihasilkan lebih banyak. Tahu? Dalam dua produk ni, satu hasil sikit, satu hasil banyak. So, yang mana satu hasil sikit, yang mana satu hasil banyak. Yang hasil banyak itu we call it as major product. Yang hasil sikit tu kita namakan sebagai minor product. Jadi yang mana satu minor product? Itu kena ikut satu peraturan. Peraturan yang kita namakan sebagai SAYTZEF. Ini kita namakan sebagai SAYTZEF. SAYTZEF rule. SAYTZEF rule kata apa? Apa SAYTZEF rule kata? Okey, kalau alkene in elimination reaction to produce alkene. Ya, ini kamu kena tengoklah definition tu. Ya. In elimination reaction to produce alkene. Okay. Alkene that surrounded by more alkyl group is more stable and become major product. Okay, lagi sekali saya ulang. Okay. In elimination reaction to produce alkene. Ini tindak balas elimination lah ni. Ya, elimination reaction to produce alkene. Alkene lah kan. Alkene that surrounded by more alkyl group is more stable, thus become major product. Okay, jadi sekarang kalau kita tengok alkene ini, kita ambil lah double bond dia. Kan, ambil double bond dia lah. Madam. Sorry. Ada orang call saya pula. Sekejap Ada orang call saya. Sambil. Okay. Alright. So, kita tengok. Ini kan, tengok alkene ni. Saya markkan dia. Okay. Guna square ni. Ya. Okay. So, ini carbon double bond. Okay. Berapa banyak alkyl group yang bonded kepada carbon double bond ni? Satu je. Kalau yang ini, double bond ni, okay. Alkyl group, maksudnya rangka karbon lah, bonded kepada carbon double bond, okay. Satu, dua. Ada dua. Ada dua yang alkyl group yang bonded kepada, alkyl group tu maksudnya rangka karbon lah, bonded kepada carbon double bond. Yang ini, satu je. Walaupun dia ada dua carbon, tapi ini consider sebagai satu. Yang ini walaupun satu-satu, tapi ini masih dua belah lah dia surrounded. Jadi alkene ini stable. Tahu? Alkene ini stable. So bila alkene ini stable, ya, dia akan menjadi major product lah. Dia akan menjadi major.
So kalau ini major product, yang ini mestilah minor product. Kan? So itu adalah macam mana kita nak prepare alkene lah, ya, melalui apa yang kita namakan sebagai dehydration of alcohol, ya, dehydration of alcohol. Okay. Madam. Ya. Okay. Kalau soalan macam ni kan, kalau kita dapat dua alkene, side product kita kena tulis juga H2O dia. Produk kalau dia minta untuk alkene saja rasa tak perlu. Tapi kalau nak tulis tu lagi bagus. Okay, madam. Lagi bagus lah tulis. Sebab dia kita complete lah, lebih complete lah dia punya jawapan tu. Tapi kalau dia minta alkene yang terhasil tu sebenarnya tak perlu pun kan. Tapi tak apalah, kita tulis. Bukannya tulis 40 hari 40 malam pun nak tulis satu molekul H2O kan. Boleh je, tak ada masalah. Okay. Boleh So, ini adalah cara untuk mendapatkan alkene. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Yang lain-lain ada tak nak tanya? Tak ada Okay, kalau tak ada, kita teruskan dengan ini preparation. Madam. Ya, Yanis. Kalau alkyl group kan, even alkyl group tu contoh kalau macam yang atas, madam boleh tengok yang atas. Yang atas. Contoh kalau alkyl group dia panjang tara mana pun, dia kira satu jugalah. Ya, betul. Dia kira satu juga. Walaupun panjang macam-macam mana pun, dia kira satu. Jadi walaupun pendek tapi dua belah, dia kira dua. Boleh? Boleh Boleh, madam, boleh. Lagi banyak alkyl group yang surrounded the carbon double bond ni, lagi dia stabil. Lagi banyak terhasil. Contoh. Okay. So, habis nak lagi nak tanya soalan lagi ke tak? Kalau tanya terus tanya je. Kau jangan malu-malu tak nampak muka pun. Kan? Don't worry. Ni dia nak basuh muka, saya tak tahulah. Sedih tak dapat basuh muka. Okay. So, kamu tengoklah kat dalam page 5 tu dia ada cerita tentang side Z rule lah. Boleh baca kat dalam nota tu ya. Saya dah cerita Okay. So, kalau kamu tengok kat sini, ada lagi banyak alkyl group bonded to carbon double bond, lagi stabil. Ni lagi stabil. Yang ni ada 3 je alkyl group bonded kepada carbon double bond kan. Ni 2, ni 1. Dia kurang stabil sikit banding dengan yang ni. Okay. Yang ni 2 je alkyl group. Kurang stabil lagi. Yang ni 1 je alkyl group kan. R tu alkyl group lah. Yang ni langsung tak ada alkyl group. Dia paling tak stabil lah. Paling tak stabil maksudnya dia nanti akan menjadi minor product lah. Macam tu. Okay. Boleh Okay, next. Mari kita lihat chemical reaction. Chemical reaction lah Chemical reaction dalam alkene. Dalam alkene Okay, alkene ni dia terjadi tindak balas addition kan. Dia tindak balas addition dalam tindak balas ini apa terjadi ialah carbon double bond tu akan hilang. Okay, akan masuk bahan yang bertindak balas dengan alkene tersebut. Okay, Markov-Nikov ni sekejap lagi saya cerita. Dia kalau dalam tindak balas alkene, penambahan dia nanti, ada rule untuk yang dinamakan sebagai Markov-Nikov. Okay, saya nak cerita Markov-Nikov, jadi saya tak boleh ambil lah tindak balas hydrogenation tu dulu. Saya kena ambil tindak balas hydration. Tengok. Tindak balas hydration. Tengok ni. Acid catalyst hydration. Okay. Tadi kalau dalam preparation of alcohol, alkene, kita nak dapatkan alkene adalah daripada alkohol, kan? So,
Apa kita buat? Kita lakukan tindak balas dehydration. Bila dah dapat alkin, boleh tak nak patah balik kepada alkohol? Mestilah boleh kan? Jalan jalan pulang sentiasa ada kan? Sama lah macam orang buat dosa, macam saya ni banyak dosa kan. So sentiasa akan ada jalan pulang kan. Buatlah taubat macam tu kan. Macam itulah. Alright. So mari kita lihat untuk tindak balas hydration ya. Jadi boleh reverse lah sebenarnya. So katalah kita ada macam ginilah ya. Saya ada alkin. Saya nak cerita Markov-Nikov sekali ni tau. Okay. So kita ada kat sini. Ini alkin lah. Ada H kat sini. Yang ni ada H. Ni ada H. Okay. Kita tindak balaskan dia dengan alkin. Tambahkan dengan air. Dia akan jadi alkohol lah. Dia akan back to alkohol. Bila tambah air, okay, dia dalam keadaan acidic ni. Dia mesti berasid lah. Sebab asid tu nanti dia akan menjadi catalyst. Ya. Okay. So apabila tambah air, ya, apabila tambah air tu nanti dia akan pecah kepada H dan OH. H pecah kepada H dan OH. Ya. Okey. Jadi sekarang H dan OH ni nanti akan pergi masuk kepada carbon double bond tu. H akan pergi kepada salah satu carbon tu. OH akan atau H pergi sini, OH akan pergi sini. Jadi dia akan hasilkan single bond. Double bond tu dah hilang. Akan tukar jadi single bond lah. Ya. Alright. Jadi sekarang kalau kita lihat apa yang berlaku ialah dia akan ikut rules yang kita namakan sebagai Markov-Nikov. Markov-Nikov. M-A-R ni orang bangsa apa? Saya tak pasti. Tapi namanya disebut di serata dunia. Tahu? Markov-Nikov. Macam bangsa Rusia kan, Russia kan. Russian kot. Kan? Wallahualam lah. Tapi kita belajarlah dia punya rules ni. Okey. H akan pergi kepada karbon yang kaya hidrogen. Dalam kes ini, kita ada H dengan OH kan? Datangnya daripada air. H akan masuk kepada karbon yang kaya hidrogen. H akan masuk kepada karbon yang kaya hidrogen. Manakala OH akan masuk kepada karbon yang kurang hidrogen. Jadi, kena ingat. Terus dia dalam Markov-Nikov, karbon yang kaya hidrogen apabila dimasukkan dengan air, karbon yang kaya hidrogen itu akan tertambah hidrogennya. Ataupun dalam erti kata yang mudah, yang kaya bertambah kaya. Ya? Karbon yang kaya dengan hidrogen apabila dimasukkan air, akan bertambah kaya hidrogen. Akan bertambah. Karbon itu akan bertambah kaya dengan hidrogen. Macam itulah. Ya. So, apa hasil kita akan dapat? Ya, kita akan dapat ini. Dapat CH3, C yang ni kan? Ni carbon 1, carbon 2. Carbon 1, carbon 2. Carbon 2 tu ada H. Tapi satu je H dia. Satu je. Jadi, sebab dia satu, dia akan terima H. Karbon yang ketiga ni, karbon 3 ni, dia ada 2 H. Tahu? Jadi, dia akan tertambah lagi hidrogen. Sebab apa dia tertambah hidrogen lagi? Sebab ikut Markov-Nikov. Tahu? Karbon yang kaya hidrogen akan menjadi semakin kaya dengan hidrogen. Tahu? Macam itulah. Ya? Okey. So, apa terjadi kepada double bond? Hilang. Ya? Kenapa hilang? Sebab sudah double bond itu, karbon elektron yang pi tu, karbon double bond ni tadi, sudah digunakan oleh karbon ini, karbon 3 ni untuk membentuk bonding dengan OH dan
H yang masuk daripada air tadi. Okay. Madam. Ya. Maknanya yang tinggal tu sigma bond je lah, madam. Maknanya yang tinggal tu sigma bond je lah. Sigma bond je lah. Tak ada dah pi bond dia. Hilang dah double bond ni. Dah hilang lah double bond, tak ada dah. Ni, bila dah masuk H dan OH tu, mana pergi double bond tu? Double bond dia apa jadi? Sudah digunakan oleh karbon yang bentuk double bond tadi untuk membentuk bonding dengan OH dan H. Sebab dia tak boleh terima OH tetapi maintain lagi double bond. Nanti dia jadi 5 kan? Dia dah menyalahi bonding lah. Sebab karbon dia hanya boleh maksimum 4 bonding sahaja. Jadi dia kena buang dia punya double bond. Kalau nak OH, kena buang double bond. Macam itulah syarat dia kan? Kalau nak macam kamu lah, nak makan nasi, kena pergi kafe kan? Kan? Kalau tak, macam nak makan? Boleh juga COD. Okay, boleh lah sekarang. Okay, jadi macam itulah cerita dia. Dia kena follow Markov Nikov. Boleh ya? Okay. Okay, next. Yang ni dia ada mekanisme tapi saya tak nak cerita lagi mekanisme dia. Okay. So saya nak cerita pula penambahan hydrohalogenation. Tambah HX. HX tu contohnya seperti HI ke, HBr ke, HCl ke. Ya? Okay, mari kita tengok. Okay, katalah saya ada molekul yang macam ni lah. CH3, ada H. Alamak, tak cantik lah. Okay, lain. CH3, ada H kat sini. Okay, double bond, ada H, ada H. Tidak balaskan dengan HCl. HCl. Ya? Okay. Ini tak ada catalyst tau. Tambah je dengan HCl tu. Okay. So, apa terjadi ialah ini pun kena follow Markov Nikov. Okay. Ni carbon 1, carbon 2, carbon 3. H ini akan pergi kepada carbon 1. Kenapa dia pergi kat carbon 1? Soalan dia. Kenapa dia pergi dekat carbon 1? Sebab follow Markov Nikov. Ya. Kenapa pergi kat carbon 1 dia follow Markov Nikov? Sebab carbon 1 ada banyak hidrogen berbanding dengan carbon 2. Kenapa tengok kat carbon 2? Tak tengok kat carbon 3. Carbon 3 lagi banyak. Apa pula kan? Cakap macam tu. Sebab tindak balas tu hanya berlaku pada carbon double bond. Dia tak berlaku dekat sini. Tahu? Dia hanya berlaku dekat carbon double bond. Okay. Tak berlaku dekat sini. Sini dah tak jadi apa-apa. Diam-diam dia tengok. Ya. Diam-diam dia dekat carbon double bond itu bertindak balas. Ya. Jadi dalam tindak balas ini apa yang berlaku ialah H daripada HCl akan pergi kepada carbon 1. Kenapa dia pergi kepada carbon 1? Sebab carbon 1 ini mengandungi 2 H. Sedangkan carbon 2 iaitu carbon double bond itu ada 1 je H. Ya. Jadi siapa yang pergi dekat carbon 2? Mestilah Cl. Cl akan masuk ke situ. Jadi apa hasil yang kita akan dapat? Kita akan dapat CH3, C, carbon 2 tu dia ada H dah kan? Carbon 2 ni dia ada H. Jadi Cl masuk kat dia. Okay. Lepas tu dekat carbon 1 ni, apa yang masuk dekat dia? Yang masuk dekat dia ialah H daripada HCl. So dapatlah produk ini. Yang ni pun follow Markov Nikov juga. Ya. So itu 2 tindak balas dah yang kita belajar. Satu, kita ada hydration. Hydration maksudnya tambah air. Ya, tambah air. Okay, water addition into the alkene. Water addition into the alkene produce alcohol. Okay.
Okey, kemudian tindak balas yang kedua ialah hydrohalogenation. Okey, hydrohalogenation maksudnya masukkan H halogen. H halogen tu maksudnya contohnya seperti HI, HBr, HCl, HF dan lain-lain lah ya. Okey. Jadi itu yang kita namakan sebagai hydrohalogenation lah ya. Tapi kalau kita tengok dari segi mana tindak balas tu cepat, paling cepat ialah HI lah ya. Sebab dia besar, tindak balas tu lagi cepatlah. Yang ni rasa tak tahu, just beritahu sajalah ya. Jadi kalau kita tengok di sini, apabila alkin bertindak balas dengan HX, okey, dia akan menghasilkan satu kompaun yang kita namakan sebagai haloalkin. Ini kompaun yang ada halogen, dalam alkin yang ada halogen ini kita namakan sebagai haloalkin. Haloalkin lah ya. Ataupun alkyl halide. Mana-mana satulah nama dia ya. Kita namakan dia sebagai haloalkin ya. So kalau produk untuk hydration of alkin adalah alkohol. Tahu? Jadi kedua-dua tindak balas ini, hydration dengan hydrohalogenation ini, okey, kedua-duanya memang kena follow Markov-Nikov. Ada apa-apa nak tanya tak? Banyaklah Bebel ni. Madam. Ya. Macam acid catalyst hydration tadi tu. Sorry Madam saya tanya. Catalyst tu yang OH tu lah kan? Ini yang atas ni. Kita tambah tu dan acidic. Ya. Okay, ni H ni kita tambah tu sebenarnya H itu bertindak sebagai catalyst lah. Tapi catalyst tu dia tak ada buat apa-apa lah kan. Dia just hadir kat situ untuk bantu tindak balas itu berlangsung sajalah. Dia bukan bertindak balas sama. Dia tak ada, sebenarnya tak ada kena-mengena pun dengan tindak balas ini. Dia just bantu tindak balas itu. Yang biasanya kita tulis di atas anak panah lah ya. Atas anak panah macam gini. Okey. Boleh tak? Okey ya. Saya ingat kita berhenti sampai kat sini ya. Ada apa-apa nak tanya tak? Kita belajar dua dulu tindak balas. Saya tak pergi lagi kepada soalan number 4 tu. Nanti dah habis saya cerita pasal reaction ni, nanti saya akan masuk soalan number 4 ya. Madam. Ya. Apa lagi kalau yang catalyst hydration tu yang dia akan jadi catalyst tu? Catalyst. Ke yang tu je? Ada lagi tindak balas lain tapi tak ada kena mengena dengan kita. Hafal je yang untuk air ni dulu. Hafal dulu untuk air. Okey Madam. Untuk air, alkin tambah dengan air mesti ada acid catalyst. Ada lagi yang lain, KMNO4 tu nanti kemudian. Tu kemudian saya cerita. Bila tiba masanya nanti saya akan cerita Tunggu je dulu. Ingat dulu yang ni lah. So bila tambah air pada alkin, dia mesti ada asid. So dapat alkohol. Tapi yang ni tak tambah asid pun kan, tidak boleh ni tak ada tambah asid. Apa yang saya bagi tu terima dululah ya. Macam tu. Nanti kita akan buat reaction, kita tahu mana kita nak fokus. Okay, good question. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi lah? Lain-lain nak tanya tak? Okay, kalau tak ada, kita berhenti sampai sini dulu ya. Kelas esok nanti saya akan beritahu kemudian.